Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Selalu ada gangguan, saya akan rujuk komen. Share ramai-ramai. Shadow ban dah masuk tahap gila dah sekarang ni. Dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin. Saya dah pesan banyak kali, akan berlaku pengumuman-pengumuman penting kelak. Okay. Sesi live ini adalah atau sesi Jom Bicara ini adalah sesi bersifat akademik, namun ianya ada sangkut paut dengan perkembangan terkini. Saya difahamkan dan sedang tular di media sosial akan berlaku satu himpunan di esok di pintu 2 Istana Negara, depan pintu 2. Ini lebih kurang, saya tak tahulah, because saya lihat banyak tema, tapi lebih kurang himpunan rakyat untuk selamatkan Malaysia or something like that. Saya pun dah lihat, saya pun dah dimaklumkan ya, dan benda ni sedang tular. Malah Sinar pun ada sebut something about it. Okay. Ini adalah untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik. Kemudian ada satu soalan menarik yang telah ditanya kepada saya, iaitu adakah adakah satu himpunan rakyat boleh tumbangkan atau stabilkan kerajaan ya, dari sudut perlembagaan Malaysia, Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Itulah soalannya, dan ini adalah soalan akademik. Walaupun bersangkut paut dengan perkembangan politik, tapi ianya akademik. Now, saya akan beri jawapannya, namun jawapannya sebenarnya rumit. Jadi saya akan cuba nyatakan dengan sejelas mungkin. Untuk jawapannya, kita perlu lihat 3 perkara berbeza. Dan ketiga-tiganya anda akan dapati menarik, jadi tonton hingga ke hujung siaran. Now, Yang di-Pertuan Agong pertama ya, perkara pertama, Yang di-Pertuan Agong sebenarnya tanpa rujuk SD ke, ataupun undi percaya tidak percaya ke, ataupun apa-apa kaedah lain yang boleh membuktikan Perdana Menteri hilang majoriti, Yang di-Pertuan Agong, sekiranya anda kaji perlembagaan persekutuan secara mendalam, termasuk juga perkara-perkara bersangkut dengan dokumen-dokumen penting ke arah terbentuknya perlembagaan persekutuan, termasuk keputusan-keputusan mahkamah tertentu, dan termasuk juga ya, apa orang kata, sumpah yang diambil bukan hanya oleh menteri-menteri, Perdana Menteri, tetapi juga oleh Yang di-Pertuan Agong ya, berkait jawatan dan sebagainya. Yang di-Pertuan Agong ada banyak kuasa budi bicara mutlak. Antaranya adalah seperti mana tuanku melantik seorang Perdana Menteri, tuanku juga boleh menggunakan budi bicara mutlaknya untuk memecat Perdana Menteri. Okey? Ya, boleh memecat Perdana Menteri. Sekiranya tuanku berpuas hati bahawa Perdana Menteri telah melakukan kesalahan-kesalahan tertentu ataupun tidak menepati tugasnya, tidak menjalankan tugasnya, tidak menjaga kebajikan rakyat, tidak mengaibkan rakyat, macam-macam sebab mungkin yang memuaskan hati tuanku, bahawasanya contohnya Perdana Menteri telah derhaka, atau Perdana Menteri telah melanggar sumpah jawatan, sumpah ini, sumpah itu dan sebagainya, maka jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati, maka Seri Paduka Baginda tuanku ada kuasa budi bicara memecat Perdana Menteri. Jadi tak perlu kita fikirkan melibatkan rakyat ke, tidak melibatkan rakyat ke, rakyat berhimpun ke, tidak berhimpun ke, MP ada hantar, semua itu tolak tepi. Yang di-Pertuan Agong dengan sendirinya ada kuasa budi bicara itu. Walaupun benda ni belum pernah berlaku di negara ni, tetapi
ianya tetap kuasa budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong. Kedua, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara mutlak untuk menentukan sekiranya tuanku berpuas hati Anwar sudah hilang majoriti. Now, kita sudah bincangkan benda ni, saya sudah dedahkan sebenarnya bahawa usul percaya tidak percaya yang dilafazkan seperti Anwar selalu cabar, kalau ni bawa ke parlimen usul percaya dan speaker dan orang tu semua cabar bawa ke parlimen, seolah-olah perlu ditentukan di parlimen, itu tidak betul. Kerana saya dah beritahu, kita bukan mengamalkan sistem Westminster seperti yang didakwa selama ni. Okay. So, perlembagaan di negara ni adalah undang-undang tertinggi, lebih tinggi dari parlimen, berbeza dengan Westminster di UK, di mana parlimen lebih tinggi. Dan macam-macam sebab lagi yang saya dah berulang kali jelaskan mengapa kita tidak mengamalkan sistem Westminster. Dan di dalam keseluruhan perlembagaan mahupun dokumentasi mahupun keputusan-keputusan mahkamah, whatever rujukan berkait bersangkut paut dengan undang-undang tertinggi negara, tidak dijelaskan dengan spesifik macam mana ditentukan seorang Perdana Menteri hilang majoriti. Yang ada cuma apa yang harus dilakukan Perdana Menteri jika hilang majoriti, iaitu menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk sama ada A, letak jawatan, atau B, mengusulkan pembubaran parlimen. Dan sekiranya Perdana Menteri memilih untuk mengusulkan pembubaran parlimen tetapi Yang di-Pertuan Agong menolak, maka secara automatik Perdana Menteri hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. So, parlimen adalah satu cara untuk tentukan Perdana Menteri ada majoriti ke tidak. Cara lain, contohnya SD. Ataupun tanpa SD, MP jumpa Yang di-Pertuan Agong. Ataupun banyak lagi cara, termasuk cara-cara yang hanya diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong atas sebab-sebab tertentu. Yang di-Pertuan Agong berpuas hati Perdana Menteri hilang majoriti. Itu sahaja. Sekali Yang di-Pertuan Agong sudah berpuas hati Perdana Menteri hilang majoriti, tuanku tidak perlu jelaskan. Tuanku boleh meminta Perdana Menteri untuk menghadap. Okey. So, itulah yang kedua, perkara kedua. So, kemudian sekarang kita masuk perkara ketiga, rakyat berhimpun. Now, rakyat berhimpun ni saya ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, so saya, seperti yang saya beritahu, saya dimaklumkan esok ada pihak yang dia tular di media sosial nak berhimpun dan sebagainya untuk selamatkan Malaysia, dan mereka nak hantar memorandum kepada Agong. So saya kira ianya bersangkut paut jugalah dengan Anwar dan sebagainya. So memang betul, rakyat memilih wakil mereka ke parlimen. Sebab MP ni semua wakil rakyat. Jadi 222 MP mewakili 32 juta rakyat Malaysia. Ya. So rakyat memilih wakil mereka ke parlimen untuk menjadi telinga, mulut, otak mereka di parlimen. Rakyat melepaskan tanggungjawab kepada MP untuk berfikir, untuk meneliti, untuk membuat keputusan-keputusan dari masa ke semasa bersandarkan kepada peruntukan perlembagaan demi kebajikan rakyat. So, secara tidak langsung seolah-olah 32 juta rakyat berada di parlimen, tetapi menerusi wakil mereka. Dan wakil-wakil ini pada bila-bila masa boleh tentukan kerajaan ini sesuai ke tidak. Adakah sesuai kami terus sokong kerajaan ini untuk mentadbir? Dan jika MP berasakan kerajaan telah gagalkan rakyat di kawasan mereka dan tidak boleh berubah, dan maka dia nak tarik sokongan, kita boleh anggap rakyat di kawasannya telah tarik sokongan kerana dia mewakili rakyat. Ya. So, secara tidak langsung, bila majoriti MP tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, atau dengan dalam erti kata lain, Perdana Menteri hilang sokongan majoriti, kita boleh anggap bahawa ini adalah keputusan rakyat yang diwakili oleh majoriti MP yang tidak sokong MP. So, sekaligus bermakna secara tidak langsung, jika majoriti MP tidak sokong Anwar dan Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa Anwar hilang majoriti, ya, sebab saya difahamkan benda ni sudah lama diserahkan kepada Agong, sekarang hanya
semuanya terserah kepada Agong, dan setakat ini tidak ada retraction rasmi oleh mana-mana MP. So jika Agong membuat keputusan bahawa bagi Seri Paduka Baginda Tuanku berpuas hati Anwar hilang majoriti dan meminta Anwar letak jawatan, maka kita boleh anggap sebenarnya rakyat di kawasan-kawasan majoriti MP yang tidak sokong Anwar itu telah menumbangkan Anwar, tapi itu secara tidak langsung. In reality ianya menerusi MP, bukan rakyat yang menentukan. Bermakna dari sudut itu, jika rakyat berhimpun, ianya adalah untuk memberi kata rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong apa yang rakyat mahu, tetapi akhirnya ianya tertakluk kepada kuasa budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan sama ada Perdana Menteri hilang majoriti atau tidak, dan ia akan berbalik kepada kaedah-kaedah yang Tuanku akan gunakan, sama ada dia akan rujuk pada SD ataupun dia akan minta buat usul percaya ataupun cara lain yang bersesuaian menurut perlembagaan. Ya, masih perlu merujuk kepada perlembagaan kerana kita perlu hormati perlembagaan. So rakyat ni sekadar boleh menyampaikan hasrat mereka untuk adakan perubahan, ya, untuk membantu Tuanku membuat keputusan akhir. Tapi keputusan akhir akan bersandar kepada peruntukan perlembagaan dan kuasa budi bicara Tuanku untuk memutuskan sama ada Tuanku berpuas hati Anwar hilang majoriti. Okay. Bagaimanapun, sekiranya memorandum yang disampaikan oleh rakyat menyebabkan Tuanku atas sebab-sebab tertentu, ya, yakin, maknanya memorandum itu mengukuhkan keyakinan Tuanku, pemahaman Tuanku bahawa Anwar telah gagal atau kerajaan telah gagal menjaga kebajikan rakyat, telah mengaibkan rakyat ke, atau telah langgar sumpah jawatan ke, atau macam-macam lagi. Kalau ini membantu mengukuhkan keyakinan Tuanku bahawa kerajaan telah gagal sebagai contoh, dan tidak harus bertahan, Perdana Menteri tidak harus bertahan, dan ada asas kukuh untuk Perdana Menteri dipecat, maka Perdana Menteri boleh dipecat. So ini contoh. So dari sudut itu sebenarnya perhimpunan ini akan membawa kesan besar. Membawa kesan besar. Mungkin Tuanku akan dapat tahu bahawa Perdana Menteri tidak harus terus berada di situ kerana tidak sesuai, telah langgar sumpah ke, telah buat ini, telah gagal menjaga kebajikan dan tidak harus berada di situ. Seperti mana Tuanku memberi jawatan, Tuanku menarik balik jawatan, atau ianya membantu pertimbangan Tuanku untuk membuat keputusan akhir berdasarkan mungkin bukti-bukti yang Tuanku telah terima, atau apa jua cara Tuanku merasakan atau Tuanku berpuas hati kerajaan telah hilang majoriti. So impaknya besar. So itu jawapannya. Tetapi dengan sendirinya, kalau anda tanya adakah perhimpunan ini dengan sendirinya boleh tumbangkan kerajaan, maknanya mereka berhimpun, Tuanku kata oh cukup orang berhimpun, maka sahlah kerajaan ini tidak boleh itu tidak, ya. Tetapi ianya amat membantu, ianya amat memberi kesan. Itu pendapat saya, ya. Baik, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.